Assalamualaikum, salam sejahtera. Cikgu Nan kembali lagi. Dalam video kali ini, cikgu akan membincangkan pelajaran matematik SPM, rangkaian dalam teori graf bahagian yang pertama. Dalam bahagian yang pertama, cikgu lebih menekankan kepada konsep berkaitan dengan graf dan juga rangkaian. Pelajaran ini merupakan sukatan pelajaran baru yang dimasukkan ke dalam sukatan pelajaran tingkatan 4. Perkara yang pertama, para pelajar harus faham apa yang dimaksudkan dengan rangkaian. Rangkaian adalah hubungan antara titik-titik ditunjukkan oleh garis-garis atau lengkung. Graf pula merupakan siri titik yang dilalui oleh garis atau lengkung. Titik ini dikenali sebagai bucu. Simbol yang digunakan adalah V, merujuk kepada istilah bahasa Inggeris vertex. Dan garis atau lengkung ini dikenali sebagai tepi. Simbol yang digunakan adalah E, merujuk kepada istilah bahasa Inggeris edge. Terdapat beberapa tanda-tanda penting yang perlu diketahui oleh para pelajar untuk menguasai pelajaran ini. Tanda yang pertama adalah V, vertex, iaitu merupakan suatu himpunan ataupun set bagi bintik ataupun titik ataupun bucu yang terdapat di dalam suatu graf. Secara penyenaraian, dia ditulis V sama dengan set V1, V2 hinggalah Vn. V di sini merujuk kepada nama yang diberikan kepada titik-titik ataupun bucu berkenaan. Tanda yang kedua adalah E, iaitu set tepi atau garis ataupun lengkung yang menghubungkan sepasang bucu ataupun V tadi. E merujuk kepada istilah bahasa Inggeris edge. Secara penyenaraian menggunakan tanda set, ia ditulis sebagai E sama dengan set E1, E2, E3 hinggalah En. Bermaksud kita senaraikan semua sisi-sisi dan lengkung yang terdapat dalam graf berkenaan. Sekiranya dalam graf tersebut diberikan bucu-bucu, kita boleh senaraikan E sebagai set pasangan A1, B1. Ini merujuk kepada garis ataupun lengkung yang pertama yang menghubungkan titik A1 dan B1. Pasangan A2, B2 merujuk kepada garis atau lengkung yang menyambungkan titik ataupun bucu A2 dan B2 dan begitulah seterusnya. D adalah tanda yang merujuk kepada darjah. Istilah bahasa Inggerisnya adalah degree, iaitu bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Sekiranya kita ada bucu AB dikaitkan menggunakan suatu garis atau lengkung, darjahnya adalah 2 kerana dia mungkin melibatkan AB ataupun BA. Oleh yang demikian, bagi jumlah darjah, bagi V, kita perlu darabkan dengan 2. Bucu ataupun vertex ini kita boleh bahagikan kepada 3 jenis. Sekiranya dia melibatkan garis lurus, ini kita panggil sebagai tepi. Sekiranya bucunya melibatkan berbilang
tepi, dia dihubungkan oleh lengkung. Sementara sekiranya bucu-bucu ataupun vertex itu dihubungkan dengan gelung, dia melibatkan lengkung ataupun bulatan. Perhatikan contoh graf mudah yang ditunjukkan di sini. Kita ada graf melibatkan 3 titik A, B dan C. Perhatikan setiap titik ini dipanggil sebagai bucu. Sementara garis atau lengkung yang menghubungkan bucu-bucu itu dipanggil sebagai tepi. Sekiranya garis lurus, ini dipanggil sebagai tepi AB dan juga AC. Sekiranya dinyatakan sebagai gelung, dia bermaksud lengkungan ataupun bulatan. Dia hanya melibatkan satu titik sahaja. Ini bermakna garis ataupun lengkung itu akan kembali semula ke titik asal. Dalam kes ini adalah titik C. Bagi bucu BC, perhatikan ia dihubungkan oleh dua lengkung. Ini dipanggil sebagai berbilang tepi. Dari segi bilangan darjah, sekiranya kita ada gelung, bilangan darjah adalah 2. Begitu juga sekiranya kita mempunyai berbilang tepi, bilangan darjah adalah 2 kali bilangan sisi. Kalau kita perhatikan di sini, kita ada 2 sisi, maka bilangan darjahnya adalah 4. Bagi sisi yang lurus pula, sebagai contohnya, di sini kita ada tepi AB dan tepi AC. Bilangan darjah perlu didarab 2 kerana bilangan darjah adalah 2 kali bilangan sisi, iaitu darjahnya melibatkan AB dan BA. Begitu juga di sini melibatkan AC dan CA. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh mudah yang cikgu berikan di situ. Kita diberi suatu graf melibatkan A, B dan C. Perhatikan terdapat sisi lurus di sini, AB, AC, dan terdapat berbilang sisi antara B ke titik C. Dalam soalan itu, kita dikendaki memberikan V dan bilangan. Untuk V, kita juga dikendaki mengenal pasti E, tepi, dan bilangan untuk E, serta kita dikendaki mendapatkan bilangan darjah. Untuk yang pertama, kita perlu nyatakan V. So, V adalah sama dengan set bagi bucu-bucu yang kita ada. Jadi V adalah set A, B dan C. Maka bilangan untuk bucu adalah 3. Soalan bahagian yang kedua menghendaki kita mendapatkan E ataupun tepi. Perhatikan bahawa E di sini adalah sama dengan AB sisi ini, AC, BC, dan satu lagi juga kita boleh namakan pasangan yang sama BC. Pasangan yang sama di sini menunjukkan bahawa ia adalah berbilang tepi. Oleh yang demikian, bilangan E adalah sama dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian, kita dikendaki mendapatkan bilangan darjah. Bilangan darjah adalah 2 kali bilangan
sisi. Oleh yang demikian, bilangan darjah adalah sama dengan 2 darabkan dengan bilangan sisi, iaitu 2 darab 4, kita akan dapat 8. So, dalam kes ini, dia melibatkan sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita perlu mengambil kira setiap sisi sebanyak 2 kali. Perhatikan contoh yang berikutnya. Lukis graf berikut. V sama dengan set A, B dan C. E sama dengan set AA, AB, AC, BC, BC. Apabila kita nak melukiskan graf yang mudah, kita kenal pasti bucu dan tandakan kedudukan bucu. Biasanya, untuk mengelakkan kekeliruan, kita akan susun bucunya dalam bentuk bulatan. Katakan di sini adalah A, B dan C. Kemudian, kita akan kenal pasti tepi. Perhatikan tepi yang pertama adalah AA. AA bermaksud dia bermula daripada A dan kembali semula ke A. Maka ia adalah gelung. So, kita lukiskan lengkungan bulatan. Yang kedua, melibatkan AB. Maknanya, ia adalah garis lurus yang menyambungkan A ke B. Gunakan pembaris, sambungkan titik A ke titik B. Sisi yang berikutnya ataupun tepi yang berikutnya adalah AC. Jadi kita sambungkan A ke C, dia adalah merupakan garis lurus. Para pelajar gunakan pembaris untuk mendapatkan rajah yang lebih cantik. Kemudian di sini kita ada tepi BC. BC ini bermaksud dia adalah merupakan lengkung. So kita boleh lukis lengkung di sini, B ke C dan B ke C. Ini yang kita maksudkan sebagai berbilang tepi, kerana terdapat 2 hubungan antara B dan C. Sekiranya kita menggunakan garis, kita hanya memperolehi satu tepi sahaja. Oleh yang demikian, kita perlu menggunakan lengkung supaya kita memperolehi 2 sisi ataupun 2 tepi. Ini adalah merupakan asas untuk membolehkan para pelajar faham pelajaran rangkaian dalam teori graf ini. Contoh-contoh yang cikgu berikan adalah contoh yang mudah, kerana apa yang penting di sini, cikgu inginkan pelajar faham terlebih dahulu konsep yang berkaitan. Untuk lebih jelas, para pelajar boleh mencuba soalan-soalan yang boleh diperolehi daripada buku teks. Cukup dulu untuk video kali ini. Hingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan takut, jalan terus. Cukup dulu untuk kali ini. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera. Cikgu Nan kembali lagi.